Assalamualaikum dan salam sejahtera. Januari di tahun 2021 bakal berakhir dengan pelbagai isu dan berita serta cabaran. Daripada isu COVID-19 yang belum berkesudahan, membawa kepada hal-hal yang berkaitan dengan PDPR selepas sesi persekolahan dibuka. Ekonomi negara yang masih lagi menjadi tanda tanya, kelangsungan hidup rakyat yang terus diperjuangkan. Dari hal besar melibatkan dunia berputar dalam sejagat isu-isu semasa yang berlaku bulan dan minggu lepas, merencanakan apa yang bakal berlaku minggu depan. Saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Fokus Minggu Depan. Semalam, angka kes COVID-19 mencatatkan angka tertinggi. Sesuatu yang tidak mengejutkan tetapi sesuatu perkara yang kita tidak mahu berlaku. Lantas, wujud persoalan, adakah Perintah Kawalan Pergerakan mungkin akan diperketatkan jika penularan COVID-19 gagal dikawal menjelang 4 Februari depan? Ini termasuk katanya lebih banyak sektor ataupun aktiviti ekonomi dihentikan. Menurut surat Dewan Perniagaan dan Industri Kesatuan Eropah EU Malaysia, Eurocham Malaysia, kepada ahlinya, perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Lokman Hakim Ali sewaktu mesyuarat bersama dengan Eurocham. Penyampai Astro Awani Najib Arif kini bersama dengan kita langsung dari WTC. Ada perinciannya, Najib, sehingga ke petang ini tidak ada lagi laporan ataupun kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak MITI bagi menafikan surat yang dikeluarkan oleh Eurocham. Tapi dalam masa yang sama, impaknya kepada ekonomi, mampukah kita mengharungi mungkin sektor ekonomi lebih banyak ditutup dan ramai lagi kehilangan pekerjaan, Najib? Ya, sebab itu apabila kita mendapat surat tersebut, perkara pertama yang kita tanyakan adalah kepada pakar ekonomi untuk kita menilai kemungkinan bahawa sekiranya ini berlaku, apakah senario untuk kita analisis kesan-kesannya. Sudah pasti kita menghubungi pakar, iaitu sebentar tadi kita bercakap dengan Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Pertubuhan Keselamatan Pekerja ataupun PEKESO, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, yang berkata bahawa sebenarnya keadaan semasa ini kita tidak memerlukan penutupan ekonomi yang lebih menyeluruh ataupun lebih ketat. Sebaliknya, apa yang beliau katakan, kita kena belajar untuk hidup bersama dengan virus, coronavirus. Itu apa yang dikatakan, kerana untuk melihat bahawa menggunakan alasan COVID-19 untuk menutup sepenuhnya ekonomi itu adalah tidak berkesan dan juga memusnahkan ekonomi yang kita sedang dalam fasa pemulihan pada ketika ini. Dan juga dalam masa yang sama, apa yang beliau katakan adalah melihat kepada kehidupan norma baharu itu perlu terus ditekankan dan juga dikabarkan kepada orang ramai untuk terus mematuhi SOP dan sebagainya. Ini sudah banyak kita bincangkan. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, kita dengarkan sedikit apa yang beliau katakan. Tidak boleh lagi bertarik tali ataupun terlalu meletakkan COVID-19 ini sebagai satu perkara yang menyebabkan kita tidak boleh bergerak ke depan, ya. Jadi kita perlu hidup dengan dia dan kita perlu laksanakan keadaan ekonomi itu seperti biasa ataupun kita kurang mengambil langkah-langkah yang lebih precaution dengan melakukan sesuatu untuk memastikan ekonomi itu kelangsungan ekonomi itu terus wujud, ya. Kerana saya tidak nampak satu kad penyelesaian yang lebih konklusif kat sini, kerana
penutupan juga tidak hilang juga akan memberi impak yang sangat besar pada ekonomi itu sendiri, dan penutupan itu juga sebenarnya tidak juga menjanjikan yang kita boleh kawal sepenuhnya COVID-19 ini. Kita mengambil pendekatan melaksanakan PKP seperti PKP 1.0, iaitu seperti mana yang berlaku pada Mac 2020. Saya kira ini keadaan yang akan memberi impak yang besar kepada ekonomi negara, dan kerajaan memerlukan dana yang lagi besar untuk menyuntik kepada sektor ekonomi tersebut, dan juga kita mungkin akan dapat melihat keadaan yang lebih ribut, keadaan yang lebih gawat kepada ekonomi rakyat. Zulfikri, kami tanyakan kepada Prof bahawa adakah ini satu ubat pahit yang perlu kita telan, iaitu penutupan ekonomi disebabkan oleh peningkatan mendadak kes penularan COVID-19 ini. Tapi beliau mengatakan bahawa kalau ia berlaku, itu adalah ubat yang pahit, tapi pada masa yang sama beliau berharapkan dan juga menggesa lebih tepat supaya tidak dilakukan, kerana ini akan terus menjejaskan ekonomi dan akan mengambil masa yang panjang untuk dipulihkan. Ini adalah konsisten mesej yang beliau sampaikan dalam setiap temu bual yang kita lakukan sebelum ini bersama dengan beliau. Dan itu juga pandangan, ada juga berita baru yang kami sediakan di mana pandangan itu juga disuarakan oleh sebuah think tank yang mengatakan bahawa sekiranya penutupan ekonomi itu diteruskan, akan lebih ramai orang mati disebabkan oleh kemiskinan berbanding akibat COVID-19. Begitu ayat yang diletakkan menggambarkan betapa berisiko dan juga bahayanya penutupan ekonomi secara keseluruhan ini sekiranya dilakukan. Zulfikri. Najib, saya juga sempat untuk bertanyakan kepada pakar kesihatan awam di sebelah tengah hari tadi, tapi beliau tidak sempat untuk dibawa secara langsung kerana kita sedia maklum bahawa pakar-pakar kesihatan kita juga bertungkus lumus untuk menyiapkan beberapa perkara khususnya untuk mengawal COVID-19 ini dengan hospital hybrid dan sebagainya. Kata beliau juga mengatakan bahawa penutupan ekonomi secara total tidak memberikan solusi penuh kepada penyebaran COVID-19 itu. Oleh itu, SOP dan juga bagaimana penyelesaian pekerja-pekerja di asrama itu yang perlu dilakukan. Dan saya ingin juga bawa diskusi ini, Najib. Kita sekarang duk cerita pasal PDPR, pembelajaran dan juga pengajaran di rumah, dan juga ramai juga ibu bapa kalau dekat office kita ni juga kata hujung minggu ni mereka mencari laptop, tablet untuk anak-anak tambahan untuk belajar. Masalahnya harga begitu tinggi, Najib. Tadi sebelah tengah hari tadi tidak silap saya, kita juga mendapatkan pandangan peniaga dan juga pandangan pemain industri mengenai perkara ini. Tutup kilang pembuatan akan menyebabkan harga perkara ini tidak konsisten dan juga naik. Apa ceritanya, Najib, kalau kita dapat fahamkan? Ya, kita tanya kepada orang yang pakar yang terlibat dalam sektor industri, iaitu daripada Persatuan ataupun Majlis Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong sendiri. Kita banyak berhubung dengan beliau sendiri, di mana beliau mengatakan bahawa pertama sekali ada tiga sebab kenapa harga-harga peranti elektronik ini naik, iaitu pertama sekali komponen itu susah untuk diperolehi disebabkan oleh banyak perintah kawalan pergerakan berlaku di kebanyakan negara. Jadi kalau di Malaysia ini, di Pulau Pinang dan Selangor sebagai contoh, komponen ini tidak dapat dihasilkan dengan pada kapasiti yang penuh seperti sebelum COVID-19. Mungkin juga disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja asing sebagai contoh, dan juga apabila berlaku penularan COVID-19 di kawasan tempat kerja dan sebagainya, itu juga menjejaskan apa yang berlaku. Dan juga sudah pasti ada juga faktor-faktor yang lain. Kalau boleh kita dengarkan dahulu apa dikatakan oleh Chris. Saya syorkan kepada Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Pendidikan supaya bekerjasama dengan syarikat-syarikat pengeluar ataupun syarikat-syarikat pemborong peranti elektronik tersebut, dan juga Consumer Association, Persatuan Pengguna, dan juga pihak PIBG, selaraskan orang kata permintaan dan kehendak peranti tersebut. Adakan satu konsesi nasional supaya pihak-pihak yang terlibat boleh menganggarkan berapa banyak peranti yang diperlukan di setiap negeri agar kita tidak mengalami kekurangan bekalan peranti. Jadi kementerian terlibat juga seharusnya bekerjasama dengan pihak orang kata pemasaran dan juga pihak orang kata pengeluar, syarikat-syarikat gergasi seperti Samsung, seperti Sony dan sebagainya, supaya mereka boleh memberi satu orang kata jaminan bahawa tiada kekurangan barangan tersebut. Ataupun mungkin barangan tersebut ada, tetapi pemborong secara langsung orang kata hide the product.
supaya mereka dapat mengaut keuntungan. Jadi kita juga harus fikir bahawa benda ini berlaku sama sekali dan pihak Kementerian Terbabit harus mengambil inisiatif supaya tiada penjual bekalan tersebut menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Jadi sepanjang minggu hadapan, Zulfitri, kita akan melihat sama ada isu ini akan disambut oleh pihak berkuasa, khususnya kementerian dan juga agensi yang terlibat untuk terus memantau dan memastikan bahawa harga peranti ini yang amat diperlukan oleh golongan ibu bapa, pelajar-pelajar kita di bawah PDPR ini akan berlaku sepanjang minggu depan. Itu juga kita akan insyaAllah tengok pada minggu hadapan. Itu juga saya akan bincangkan sebentar lagi. Tetapi Najib, wartawan ekonomi, wartawan bisnes. Jadi ceritalah minggu depan apa? Selain daripada pasaran saham, sudah pasti apa yang kita dapat jangkakan daripada aspek dunia korporat dan sebagainya untuk minggu hadapan? Okey, apa yang kita fokuskan saya kira adalah sepanjang bulan pertama 2021 ini kita akan melihat lebih banyak syarikat akan mengumumkan prestasi kewangan mereka. Dan juga ini amat penting. Kenapa penting? Kerana prestasi 2020 ini amat terkesan oleh kerana COVID-19. Jadi segala angka yang mereka bentangkan itu akan menggambarkan bukan sahaja kedudukan kewangan syarikat tersebut, malah analisa ekonomi juga dan juga aktiviti ekonomi dalam sektor-sektor tertentu. Seperti contoh antara syarikat yang akan mengumumkan prestasi kewangan termasuk telekomunikasi iaitu Digi dan juga Harta Lega sendiri, dan juga kita melihat juga kedudukan kewangan syarikat ini sekiranya positif, maksudnya bahawa kutipan cukai pendapatan mereka itu akan meningkat masuk ke poket kerajaan dan ini akan membantu dari segi fiskal kerajaan itu sendiri. Tapi jika sebaliknya negatif, ini juga akan memberikan impak berantai kepada kesan pendapatan kerajaan dan ini juga akan menggambarkan bahawa bagaimana keadaan kedudukan fiskal negara dengan kita lihat perma yang baru dibentangkan 15 bilion ringgit dan juga pakej rangsangan, dan ini juga kita boleh mungkin relatekan dan juga hubungkan dengan sekiranya PKP ini diteruskan dan juga mungkin diketatkan sekiranya ini juga memberikan kesan kepada syarikat kita. Itu yang kita akan lihat sepanjang minggu depan, membaca keputusan mereka berdasarkan prestasi sebelum ini, pelaksanaan PKP sebelum ini dan apa yang akan dilaksanakan pada masa hadapan. Zulfitri. Terima kasih Najib. Minggu yang mencabar maksudnya pada minggu hadapan. Terima kasih atas penerangan dan juga perincian itu. Minggu hadapan juga kita akan mengikuti satu perayaan iaitu perayaan Thaipusam di mana pergerakan membawa arca Dewa Murugan tanpa perhimpunan sempena perayaan Thaipusam diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menerusi perkongsian di Twitternya. Jelasnya pergerakan pedati itu akan berlangsung dari Kuil Jalan Bandar ke Batu Cave pada 27 Januari ini dan kembali dari Batu Cave ke Kuil Jalan Bandar pada 29 Januari. Namun, ia perlu mematuhi syarat dan prosedur operasi standard SOP Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Syaratnya juga termasuk pedati tidak boleh berhenti di mana-mana, pengikut pula tidak lebih daripada 10 orang, tiada muzik dan lain-lain. Maksudnya sambutan Thaipusam tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dan dalam konteks norma baharu. Ini antara perkara yang kami telusuri dalam fokus minggu depan. Kita melihat apa yang bakal berlaku dan juga mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Fokus minggu depan berhenti rehat seketika dahulu. Cerita mengenai pembelajaran dan juga pengajaran dari rumah ataupun di rumah akan kami memberikan fokus dalam blog seterusnya. Bagaimana untuk memudahkan, bagaimanakah idea baru dan bagaimanakah kekangan dan rungutan yang dihadapi oleh ibu bapa sepanjang minggu lepas dapat diselesaikan dengan baik. Itu selepas ini. Itu antara yang kami gariskan 5 cabaran utama untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Akan tetapi masing-masing ibu bapa, anak murid ataupun
anak-anak pasti ada masalah yang pelbagai, yang berbeza antara satu sama lain. Tetapi bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan dan sama-sama menyelesaikannya? Benar, daripada pembuat dasar, kita menuntut dan juga mengharapkan mereka keluar dengan solusi yang baik untuk semua. Akan tetapi bagaimana di peringkat sekolah, di peringkat komuniti, bagaimana PDPR dapat dilakukan dengan baik? Saya ingin bersama dengan Cikgu Nurhalmi Abdul Muttalib, merupakan guru di SMK Jelun Kedah, langsung melalui Skype. Terima kasih Cikgu, selamat petang kerana sudi bersama dengan kami. Cikgu Helmi memang dikenali di kalangan guru-guru lain juga dah aktif dan juga mahir untuk melakukan PDPR sejak beberapa tahun lepas. Akan tetapi cikgu, apabila 20 hari bulan lepas sesi persekolahan bermula, apa cabaran yang sebenarnya kalau kita dapat fahami? Tak ada tablet ke, tak ada peranti ke, atau sebenarnya adaptasi di kalangan ibu bapa, guru dan juga anak-anak murid ataupun anak-anak kita sendiri? Terima kasih Encik Zul. Sebenarnya kalau pada saya sendiri sebagai seorang guru, saya melihat isu ataupun cabaran yang sedang kita berdepan ini sebenarnya adalah satu isu yang kompleks. Sebab dia bukan melibatkan pihak sekolah saja, pihak murid saja, tapi ramai. Termasuk juga kita punya komuniti, masyarakat kita, yang mana sebenarnya dia memerlukan usaha bukannya daripada satu pihak, dua pihak saja, tetapi usaha kolaboratif daripada pelbagai. Macam mana nak cantikkan benda tu? Sebab kita sendiri pun sebenarnya tak pernah berdepan dengan benda-benda macam ni. Memang betul kita dah mengalami pada tahun lepas sepanjang tahun. Tetapi dah masuk fasa kedua ni saya nampak kita punya expectation tu. Maksudnya daripada expectation daripada ibu bapa, expectation daripada guru tu sendiri adalah lebih menuntut kepada usaha bersama yang sememangnya kena kita gerakkan bersamalah dari segi murid, daripada segi usaha guru tu sendiri, daripada ibu bapa punya komitmen dan juga sudah tentu saya nampak fasiliti itu sendiri. Jadi kalaulah kita dapat bekerjasama, kita berhentilah menyalahkan antara satu sama lain. Jadi kita bekerja bersama-sama dan kita cuba sediakan apa yang kita sepatutnya buat pada masa sekarang. Cikgu, mungkin saya nak bertanya, apa bezanya permulaan tahun ini dan juga pada tahun lepas apabila PDPR dilakukan di rumah? Adakah ia cukup berbeza ataupun bagaimana? Pada saya, untuk kali ini sebenarnya jauh lebih baiklah daripada segi aspek persediaan sebenarnya. Untuk kali pertama hari itu memang lagi huru-hara lah orang cakap kan. Sebab kita kali pertama dan kita banyak peralatan dan juga kita punya bahan-bahan kita tak dapat sediakan lagi. Tetapi orang kata apa, daripada bertolak daripada situ sebenarnya dah digerakkan usaha-usaha kolaboratif antara guru, antara ibu bapa. Macam mana kita nak menyokong kepada pembelajaran atas talian yang macam tu, PDPR itu sendiri yang berlaku di rumah. Dan juga kita dah mula banyak hasilkan konten-konten ataupun bahan-bahan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak kita. Kita ada Kementerian Pendidikan sendiri juga melalui Cikgu Tiub menggerakkan usaha guru-guru untuk menghasilkan kandungan-kandungan pendidikan dan seterusnya bahan-bahan tersebut tu kita kongsi. Kita gunakan ramai-ramai dan secuba mungkinlah kita bantu anak-anak kat Malaysia. Tetapi untuk kali kedua ni sebenarnya saya tengok kita dah lebih bersedia sikit, kita dah tahu sebenarnya apa kita nak buat. Cuma beberapa aspek lagi kita kena tengoklah. Maknanya kita dah kena tengok kepada satu lagi tahap, bukan sekadar pada fasiliti itu semata-mata. Kita kena tengok kepada tahap keberkesanan kita punya penyampaian pembelajaran secara digital. Sebab itu yang akhirnya akan memberi impak pada anak murid kita lah akhirnya. Cikgu, saya suka apabila mendapat tahu apabila kita bercerita mengenai pembelajaran atas talian, pembelajaran dari rumah ini, semua akan membayangkan bahawa cikgu-cikgu ini perlu ada video yang gempak, semua ada green screen dan sebagainya. Benar, itu yang kita harapkan dan ramai juga yang dah buat. Tetapi dalam masa yang sama, penting untuk guru-guru faham lokaliti ataupun siapa pelajar-pelajar mereka. Saya suka bila katakan begitu, Cikgu Helmi sendiri ada membuat kajian di SMK Jelun. Kita kongsikan sikit Cikgu. Ini antara kajian yang Cikgu Helmi melakukan bahawa kajian sokongan pembelajaran atas talian bagi murid tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Beberapa soalan ditanyakan di situ. Adakah ada jadual belajar yang khusus untuk belajar online? Ada tak anda memiliki gadget telefon sendiri? Adakah anda dan ahli keluarga memiliki komputer peribadi? Adakah anda berkongsi gadget dan mempunyai akses kepada internet yang baik? Saya tertarik apabila ditanyakan itu, adakah anda memiliki gadget telefon sendiri? Ramai yang berkata ada. Ya, ini untuk tingkatan 4. Soalan-soalan lain juga ditanyakan mengenai kondisi keadaan belajar di rumah. Dan di tingkatan 5 juga, adakah anda memiliki gadget telefon sendiri? Semua kata, hampir peratusan itu kata ya.
Jadi kita berbincang cikgu yang kita mengatakan bahawa masalah gadget adalah antara masalah utama PDPR hari ini. Benar, kita tidak nafikan perkara itu berlaku. Rakan saya Salihin anak 6 mungkin susah untuk berkumpul dengan satu laptop. Tetapi SMK Jelun, inisiatif cikgu untuk buat survey kenapa ini penting dan juga daripada dapatan itu bagaimana memudahkan PDPR ini. Okey, mungkin saya boleh kongsikan sikitlah apa yang saya buat daripada survey yang kita jalankan di sekolah tu. Sebenarnya daripada PKP yang pertama pada tahun lepas tu, kita dapati bahawa pada kebanyakan masa kita membuat assumption ataupun jangkaan saja kepada apa tindakan yang kita buat. Jadi saya rasa perkara tu adalah kita tak bagi ubat yang betul tak kepada penyakit yang kita ada. Jadi macam daripada situ, bila kita berbincang dengan pihak sekolah, kemudian pengetua bersetuju bahawa kita kena jalankan survey macam mana kita nak menyokong kepada pembelajaran murid di rumah. Especially pelajar yang tingkatan 4, 5 yang kita tahu dia orang lebih besar, dia orang boleh mengawal diri daripada orang kata apa macam maksudnya dia tahulah bila masa dia nak main game dia boleh kontrol diri dia. Jadi daripada sana kita sediakan soalan-soalan yang mudah, soalan simple. Kita nak tahu dari segi gadget yang dia ada tak jadual belajar, ada tak di rumah tu disediakan ruang belajar yang kondusif untuk dia oleh mak ayah, ada tak dia perlu menolong ibu dan ayah di rumah untuk buat kerja kan. Jadi kita tanya soalan-soalan yang simple supaya kita dapat feedback yang akhirnya kita boleh bantu pelajar. Dan memang betul, kita warga sekolah memang kita sangat terkejut bila kita dapati hasil daripada survey itu, kita dapat bahawa majoriti pelajar kita tingkatan 4 dan 5 mempunyai gadget sendiri yang dia orang tidak berkongsi. Dan untuk pengetahuan Cik Zul dan juga mungkin para penonton kita pada hari ini, sosioekonomi di SMK Jerlun ni, majoriti budak kami berasal daripada keluarga B40, anak nelayan, anak petani dan kita sekolah kampung, sekolah luar bandar. Yang menyebabkan saya rasa macam, sebenarnya bukan isu gadget ataupun isu internet sebenarnya, tetapi dari segi macam mana kita nak menyokong kepada pembelajaran dia kat rumah, dari segi sikap, dari segi mak ayah tu sendiri yang mungkin kita perlu bagi sedikit latihan macam mana dia boleh membantu anak-anak untuk belajar secara digital ni. Cikgu, kenapa cikgu terkejut apabila pelajar-pelajar mengatakan bahawa mereka ada gadget? Adakah cikgu ada persepsi bahawa luar bandar tak ada internet, tak ada gadget? Selalunya memang macam itulah Cik Zul kan. Bila orang cakap budak kampung ni kat luar bandar tak ada gadget, tak ada internet kan. Tetapi bila kita buat survey, kita dapatkan data daripada pelajar, baru kita tahu sebenarnya itu bukan masalah dia orang. Sebab tu saya menyeru juga kepada guru-guru lain dan juga mungkin pihak sekolah ke, kita dapatkan data yang bersifat lokal. Maksudnya kita dapatkan data yang mengikut kepada setempat kita macam mana. Barulah kita dapat fikirkan apa solusi terbaik sebenarnya untuk menangani isu anak murid kita yang tak masuk dalam kelas PDPR ke ataupun yang mungkin tak dapat respon. Kadang-kadang kita rasa macam kita anggap macam dia tak ada gadget, dia tak ada internet, tapi sebenarnya bukan itu isu dia orang. Mungkin dia ada isu lain yang mungkin dia kena tolong mak ayah ke apa, so itu kita boleh selesaikan saya rasa. Cikgu, bagaimana sebenarnya kita dapat faham berapa lama cikgu buat survey dan juga bagaimana sesuaikan mungkin kelas 4A berbeza dengan 4B, tingkatan 5 mungkin berbeza. Jadi bagaimana, berapa lama masa yang diambil untuk menyesuaikan keputusan daripada survey dan juga membuat penilaian dan juga pengajaran berdasarkan perbezaan yang mereka ada? Okey, sebenarnya kaji selidik ni kita jalankan semasa sekolah dibuka selepas tutup kali pertama tu, kemudian sekolah dibuka. Jadi kita buat survey pada masa tu sebab kita nak tengok sebenarnya in case kalau berlaku sekali lagi PKP ataupun dicutikan semula, jadi kita ada data yang boleh membantu kita memilih platform, aplikasi ataupun pendekatan yang terbaik sebenarnya untuk menyokong pembelajaran anak murid kita. Sebab kita tahu untuk kali pertama tu dia rasa macam kita sendiri pun rasa macam tak puas hati kan sebagai seorang guru dari segi menyampaikan ilmu apa semua. So kali kedua kita nak buat benda tu dengan lebih bijaksana. Maksudnya kita gunakan data, kemudian kita buat kepada pelajar dan sebenarnya dia senang saja sebab survey itu adalah ringkas saja. Kita bagi soalan pun mudah dan kita boleh selesaikan dalam masa 3 hari dan kemudian kita kongsi dengan rakan-rakan guru di sekolah. Maka selepas tu ramai guru-guru yang dia dah bertukar. Sebab sebelum tu kita anggap macam budak tak boleh nak buat macam Google Meet apa semua. Tapi sebenarnya boleh sebab dia ada internet, dia ada gadget sendiri. Tetapi saya nak tekankan juga kat sini sebenarnya ini kes yang berlaku di SMK Jerlun, pelajar-pelajar kami. Jadi sebab tu saya menyeru tadi sebenarnya kepada rakan-rakan, kita buat survey yang bersifat lokal. Barulah kita tahu sebenarnya apa pendekatan terbaik untuk anak-anak murid kita, insya-Allah.
Cikgu, kalau misalnya masalah utama sekarang ni ialah tak ada gadget, tak ada internet yang cukup dan juga yang kapasiti yang baik, apa solusi yang cikgu boleh berikan? Mungkin ada yang mengatakan bahawa mungkin menghantar kerja-kerja sekolah kepada rumah pelajar. Itu yang pernah dilakukan oleh guru-guru di kawasan pedalaman di Sarawak, malah di perkampungan orang asli. Mungkin ada cara lain. Ada yang kata hantarlah SMS ataupun mungkin dengan video-video lama yang dihantar. So, apa solusi yang kita boleh kongsikan? Kalau kita tengok daripada kreativiti guru, sebenarnya itu yang saya cakap pada awal tadi, iaitu sebenarnya bila pandemik ni melanda, sebenarnya dia memberi satu macam orang kata apa, blessing in disguise lah kepada apa yang kita buat guru-guru ni, yang menyebabkan guru ni terpaksa all out fikir apa yang terbaik sebenarnya kita nak bagi dengan pelajar sesuai dengan apa kondisi kita ada lah. Contoh macam guru di pedalaman, dia ada cara dia sendiri. Guru yang di bandar, tengah bandar, yang miskin bandar, dia ada cara dia sendiri. Jadi macam bila saya tengok bersifat lokal tu adalah sangat penting. Maksudnya kita tengok surrounding kita, kita jangan compare dengan orang lain. Jadi untuk nak memuaskan hati semua orang ataupun semua pelajar ni macam susah lah kan. Bukan susah. Maksudnya kita ada pendekatan yang pelbagai. Kena buat 2-3 benda. Tetapi macam saya sendiri, saya boleh kongsi daripada saya punya pengalaman dengan anak murid saya di Jedlun. Saya mula-mula pada peringkat awal tu saya hasilkan konten sebab pelajar saya tak dapat nak bersemuka, bukan secara bersemuka, maksudnya buat pembelajaran secara segera. Okay. Jadi saya sediakan video-video di YouTube. Sebab tu saya banyak hasilkan konten pendidikan pada masa tu. Dan kemudian saya tengok bila sampai satu tahap, dia orang pun tak dapat mengikuti sebenarnya video-video dekat YouTube sebab ada yang internet dah habis, ada yang peranti tu saya rasa untuk kes saya, anak murid saya tak ada masalah, tetapi dari segi internet, kuota data internet tu memang masalah. Kemudian saya tukar kepada bentuk yang lebih mudah lagi, iaitu saya sampai terpaksa pergi ke TikTok sebenarnya dalam bentuk yang platform yang kita selalu nampak konotasi yang negatif, tetapi kita gunakan kepada benda pendidikan dan kita buat video yang kecil-kecil kemudian kita forward dalam grup WhatsApp dia orang untuk dia orang belajar juga pasal pembelajaran. Cikgu, nanti kita kena interview cikgu balik nak cerita pasal TikTok tu, nanti kita paparkan juga TikTok cikgu dan juga cerita mengenai anak-anak yang bakal menghadapi SPM, itu mungkin dari kesempatan lain. Terima kasih cikgu, salute dan terima kasih kerana melakukan usaha yang baik ini, Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib dari SMK Jedlun. Dan minggu depan juga kami akan bawakan siri laporan khas yang akan disediakan oleh wartawan Faris Azman. Laporan khas ini akan kami paparkan pada hari Rabu dan juga pada hari Khamis depan, di mana siri pertama laporan khas ini akan mendedahkan taktik pendatang asing tanpa izin parti menggunakan sangkar ikan haram di Pulau Ketam, Selangor sebagai kawasan untuk berlindung. Hal ini dibongkar oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dalam Ops Belangkas Khas dan juga Ops Benteng Laut. Dan untuk siri ke-20 nanti, kami akan bawakan kisah risiko benteng pertahanan negara berdepan dengan pandemik COVID-19 yang dibawa parti. Juga kami paparkan kisah pengorbanan pasukan APMM yang mempertahankan keselamatan negara di perairan Selat Melaka. Itu laporan khas yang anda perlu tonton di saluran 501 dan juga di astroawani.com. Sekian saja fokus minggu depan. Hadapi minggu depan dengan penuh keyakinan. Semoga cabaran yang mendatang dapat kita hadapi dengan baik. Sekian saja, saya Zulfikri Yusof. Kita jumpa lagi.